Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan masuk kepada tutorial yang ke-10, iaitu bagaimana untuk menghasilkan lip sync secara manual menggunakan kaedah frame by frame. Okey, sebelum ni saya pernah kongsikan bagaimana untuk menghasilkan auto lip sync, di mana kita boleh create secara automatically menggunakan lip sync di dalam Animate. Alright. Okey, so untuk hari ini saya tunjukkan cara yang kedua bagaimana untuk kita buat secara manually menggunakan kaedah frame by frame sahaja. Okey. So ini saya ada sediakan sampel untuk kita buat sekejap lagi. So kita tengok dulu sampel. Okey, saya test sekali lagi. Okey, so make sure that pergerakan mulut mestilah synchronize dengan voice over yang kamu record. Okay, so saya mudah saja menggunakan voice over yang sangat simple, iaitu perkataan apalah. Okay, so apa yang kita kena buat hari ini mudah saja. Kita akan buat pergerakan mulut tu mestilah synchronize dengan voice over, tapi menggunakan kaedah frame by frame. Okay, so jom kita start. Alright, so ini adalah karakter yang saya bangunkan menggunakan Illustrator. Okay, so kalau tengok di dalam bahagian layer ni, saya divide setiap bahagian tu menggunakan layer yang berbeza. Contoh untuk bahagian badan, saya separatekan under satu layer. Saya tak campurkan dengan bahagian mulut sebab kita nak buat pergerakan tu untuk bahagian mulut kita nak buat satu pergerakan, untuk bahagian mata kita nak buat satu pergerakan. So pergerakan tu akan menjadi kurang cantik jika kamu gabungkan dalam satu layer. Mungkin akan jadi complicated. Mungkin melibatkan step animation yang banyak. Jadi that's why kita bina setiap satu animation tu. Untuk bahagian mulut kita buat satu layer, untuk bahagian mata kita buat dalam layer yang lain. So untuk hari ini kita fokus kepada bahagian mulut saja. Mata kita dah buat untuk tutorial yang ke-9. So kita tengok dekat bahagian mulut untuk bahagian mulut saya ada sediakan satu bentuk mulut so yang ni kita akan convertkan kepada movie clip. Kita convertkan kepada movie clip. Yang ni dah ada dah namanya. Saya gantikan dengan nama mulut. Alright. Seperti mana yang kita apply pada tutorial yang sebelum ni, iaitu bahagian mata. So sama juga konsepnya untuk bahagian mulut. So mulut ni kita dah convertkan kepada simbol movie clip. So nama simbol tu adalah mulut. So untuk kita buat proses yang seterusnya adalah untuk kita buat animation pergerakan mulut lip sync. Yang mana mulut ni, pergerakan mulut ni akan synchronize dengan voice over yang saya akan import. Alright, so kita akan buat nested animation lah dekat sini kita akan buat nested animation. So double click on the mouth. So inilah nested animation. Kenapa? Sebab kita buat di dalam, bukan di bahagian luar. Kita buat animation di dalam timeline untuk movie clip mulut. Kita buat animation dalam timeline untuk simbol movie clip mulut. So specifically kita buat untuk bahagian mulut saja tanpa mengganggu scene yang sebelumnya. Objek-objek lain di scene yang sebelumnya. Untuk bahagian mulut kita akan perlukan dua layer.
Satu untuk voice over dan satu lagi untuk pergerakan mulut menggunakan teknik frame by frame. Okay, first saya akan masukkan layer mulut, mouth. Okay, so satu lagi saya akan masukkan layer voice over. Okay, alright, so voice over saya masukkan dalam 65 frame. Okay, yang ni saya akan import voice over nanti. Okay, saya akan masukkan di layer voice over. Okay, so saya estimate lebih kurang duration dia dalam 2 second. Okay, dalam 2 second lebih macam tu lah. So saya masukkan frame dekat frame yang ke 65. Okay, so cara untuk kita import sound adalah dengan cara kita direct terus import ke stage, ataupun kita boleh import ke library tapi kita kena drag ke stage. So nak senang kita terus direct import ke stage. Okay, so saya akan pilih voice over yang ni. Okay, replace existing item. Okay, so ini adalah voice over yang saya import. Okay, so kita play sikit. Okay, so lebih kurang dalam 2 second macam tu lah dia punya durations of voice over. Okay, so daripada voice over yang kita dah dengar, so kita cuba buat pergerakan mulut mengikut voice over yang telah kita record. Okay, so first kita dah ada bentuk mulut untuk permulaan. So kita perlukan beberapa pergerakan mulut. Okay, jadi untuk tutorial sebelum ni saya telah pun create Okay, saya telah pun create beberapa bentuk mulut yang bersesuaian untuk kita apply mengikut kepada voice over yang kita dengar. Okay, first apa yang saya nak buat adalah saya nak copy Okay, saya nak copy semua ni. Okay, saya nak copy semua ni. Copy. Dan saya akan pastekan satu lagi layer reference. Saya akan create satu layer. Yang ni saya akan gunakan sebagai reference. Okay, saya tak nak ganggu ruangan lain. Saya akan buat satu layer hanya untuk kita letak reference saja. Okay, so paste in place. Okay, saya letak dekat sebelah sini. Okay, so senang nanti saya nak drag letak kat sini. Okay, mudahlah kerja. Okay, seterusnya kita dah ada satu pergerakan mulut. Okay, ni A. Okay, yang ni P. Yang ni untuk E. Okay, yang ni untuk L. Dan yang ni untuk last. Okay, so saya ada 5 pergerakan mulut. Okay, so yang first kita dah ada A, P, E, L. So kita akan masukkan yang seterusnya. Okay, saya akan letak pada keyframe yang ke-10. So saya tak akan insert keyframe, saya akan insert blank keyframe. Kenapa? Bila kita insert keyframe, dia akan copy content daripada keyframe yang sebelumnya. So saya tak nak copy content ataupun mulut pergerakan bentuk mulut yang sama. Tak, saya akan buat bentuk mulut yang baru. So that's why kita kena gunakan insert blank keyframe. Okay, untuk frame yang ke-10 kita akan letak bentuk mulut yang ini. So kita nak estimate macam mana di manakah kedudukan bentuk mulut yang sebelumnya. Okay, so caranya adalah menggunakan onion skin supaya kita boleh ada guideline. Okay, so yang ni saya akan copy. Okay, saya akan tekan Ctrl C. Okay, dan
pada bahagian layer mouth. Pada frame yang ke-10 saya akan gunakan edit paste in place. Okay, dan saya akan drag ke sini. Okay, lebih kurang macam tu. Okey, seterusnya pada frame yang ke-20 saya akan insert blank keyframe. Okey, saya akan gunakan bentuk mulut yang ini ya. Okey, so sama juga kaedahnya. Copy yang ni Ctrl C on your keyboard. Okey, on layer mouth, in keyframe, in frame 20, you need to paste this mouth. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, seterusnya kita akan masukkan bentuk mulut yang ini ya pada keyframe yang ke-30. Okey, pada frame yang ke-30 kita akan insert blank keyframe. Alright, so kita akan nampak yang ni guideline untuk keyframe yang sebelumnya. So yang ni kita akan letak di sini. Oh sorry, kita akan copy. Okay, kat sini kita akan paste in place. Okay, so kita akan drag di sini. Right. Okay, and last but not least, pada frame yang ke-40 saya akan insert blank keyframe. Okay, ini saya akan copy dan saya akan paste di sini. Paste in place. Okay, so saya akan letak di sini. Alright, lebih kurang macam tu. Okay. Okay, so kita padam onion skin ni, kita off kan. Okay, kita check dulu macam mana. Okay, kita nampak. Okay, ni saya kurangkan sikit sebab dia tak tally ya. Okay, ni saya akan cuba tambah sikit lagi. Okay, so kena pastikan sound music, voice over mestilah tally dengan pergerakan animation sebelum kita export. Okay, pastikan kena sama. Kalau tak, bila you dah buat animation siap-siap tanpa you test dengan menggunakan voice over, you import di dalam animate, so bila you tak buat macam tu, bila you just buat animation, dia akan jadi problem bila kita buat dalam Adobe Premiere nanti. Okay, mungkin animation tu singkat tapi voice over kamu masih lagi panjang, belum habis. So akan jadi masalah untuk kamu edit. Okay, kalau nak buat lebih sikit tak apa sebab sometimes bila kita render dia akan jadi duration dia akan sedikit pendek. Okay, so betul-betul kena check ya. Okay, so kita akan test kat sini, tengok macam mana. Okay, so kita back balik dekat bahagian dekat bahagian sini so reference ni kita boleh buang. Okay, so kita tengok dulu. Okay, yang ni dia terus jump ke keyframe yang sebelum ni so kita tak nak, so kita kena tambah frame di belakang. Okay, kita test balik.
Okey, so yang ni saya tak nak dia berulang, jadi saya akan apply keyframe. Okey, dan saya akan apply action stop. So dia tak akan looping okey, dia akan main sekali saja sound tu. Okey, cuba kita try. Okey. Problem sikit. So kita kena kat sini ni saya akan apply keyframe. Okey, kat sini saya akan apply keyframe dan saya akan apply stop. Okey. Okey, yang ni kita panggil sebagai action script So yang ni dia akan avoid daripada looping of sound. Okey. So tengok dia tak akan play secara looping. Okey. So kita tengok balik dekat bahagian mulut. Okey, saya rasa mulut ni kena kecilkan sikit. Okey. Mulut ni kena kecilkan sikit sebab dia dah terkena bahagian pipi Okey, kita kecilkan sikit. Okey. Okey, sama juga kat sini. Kita kena kecilkan sikit. Okey. Naikkan sikit. Okey. Jadi pun sama. Kita kecilkan sikit sebab kita tak nak dia langgar pipi kat sebelah tepi ni nanti nampak tak cantik. Okey, kecilkan sikit. Ini pun sama. Ini okey. Alright, so kita check balik. Okey, tengok dia dah synchronize Check sekali lagi. Okay. So pastikan yang penting adalah animation tu mestilah tally dengan pergerakan dengan voice over. Okay, animation mesti tally dengan voice over yang kamu gunakan. Barulah nampak synchronization kat situ. Okay. Alright. So itu adalah cara bagaimana untuk kita buat lip sync secara manual. Okey, bukan tak boleh, boleh sebenarnya buat secara manual menggunakan teknik frame by frame animation. Okey. So sehingga kita berjumpa lagi untuk tutorial yang seterusnya, yang mana saya akan ajar bagaimana untuk menggunakan kamera dan juga layer depth, serta last sekali bagaimana untuk export file dalam bentuk MP4 file format. Alright. Okay. Assalamualaikum. Bye.